Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Shilda Ismail untuk Kini Halal untuk bual bicara bersiri. Dan hari ini kita akan menceritakan tentang Halal International Selangor. Apakah inisiatif yang mereka lakukan untuk membangunkan industri halal di negeri ini? Tapi sebelum itu kita saksikan video ini. From Selangor to Malaysia and the world, halal business opportunities begin with IMFAN, the International Muslim-Friendly Affiliated Network. IMFAN aims to support micro, small and medium entrepreneurs through a 5-tier program. As each tier is completed, businesses can go on to shine with full halal certification potential and gain learning, assessment and guidance on halal business principles. We support qualifying industries in food and beverage, pharmaceutical, cosmetics and personal care, consumer goods, logistics, food premises and original equipment manufacturing to become halal SME champions right here from Selangor. Visit our website to find out more about the IMFAN program today, an initiative by Halal International Selangor. Okey, itu dia video penerangan tentang IMFAN iaitu International Muslim Friendly Affiliated Network. Bagi kita menceritakan atau mendiskusi tentang IMFAN, kita bersama dengan Encik Zulkarnain Shah, Ketua Pegawai Operasi Aspire Flagship Sdn Bhd. Terima kasih bersama kami di Kini Halal. Okey, apakah itu IMFAN sebenarnya? IMFAN, straight to the point, kita cerita apa IMFAN. Pertamanya, I'm happy to be here. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, IMFAN, nama tu catchy kan, orang tanya IMFAN. Itu IMFAN macam IMFAN budak kecil ke apa? Dia sebenarnya short form kepada International Muslim Friendly Affiliated Network. Yeah. So kita nampak ada a few catchwords situ yang akan memberi gambaran apa dia. Muslim friendly, ia kena mengena dengan halal. Okey. Kena mengena ya. Dan juga affiliated network. Secara ringkasnya, ia adalah satu program untuk menambah kapasiti ataupun capacity development dalam industri halal. Ya, di dalam industri halal, kita banyak mendengarkan yang ada syarikat ataupun peserta industri yang menghadapi masalah ataupun kurang arif, kurang pasti bagaimana cara untuk mendapatkan persijilan. Kemudian ada juga dari konteks syarikat-syarikat kecil atau SME yang tidak ada cukup knowledge, tidak faham mengenai prosedur dan mereka beranggapan kalau kita kecil tak perlu kot halal, masih meniaga juga, masih jalan juga. Jadi itu satu yang kita hendak ubah, yang mana perniagaan boleh dikembangkan dari kecil selari dengan prinsip-prinsip persijilan halal ataupun halal, yang mana bila mereka bersedia nanti tak adalah macam baru nak yang ni comply tak dengan requirement yang tertentu dan sebagainya. Betul. Jadi dari awal lagi kita bagi pengenalan, kefahaman mengenai bukan sahaja konsep halal tu sendiri, termasuk juga prosedur dalam memohon persijilan halal. Dan IMFAN ni kami panggil is a structured facilitation. Bermakna ada program yang membuat latihan sekali jalan. Okay, we train you and then that's it. Okay. You're on your own. Tetapi kami sedia maklum bahawa perniagaan ada berbagai peringkat. Ada yang mula, ada yang separuh jalan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di luar bandar, ada yang bermacam-macam. Berbagai. Jadi bila kita buat mengikut peringkat, itu yang kita ada tahap. Dalam IMFAN kita ada 5 tahap. Tahap 1 pengenalan, yang mana kita akan ada sesi training ataupun pengenalan, kita beri pengenalan ataupun maklumat mengenai halal secara ringkas, what it's all about, bagaimana cara kita mengendalikan perniagaan.
Peringkat kedua, kita ada apa yang kita namakan Certification Readiness Assessment. Kita telah bangunkan sistem atas talian self-assessment yang mana peserta-peserta boleh menggunakan sistem tersebut dan menilai kesediaan mereka. They have to answer a few questions, banyak soalan sebenarnya, yang selari dengan requirement ataupun apa yang diperlukan. End of the day ada dua benda yang berlaku. Mereka akan mendapat peratusan. If they are 70% ready, 60% ready, 90% ready, kita ada peratusan. Okay. Dan juga non-compliant list. Jadi kalau kita kata seseorang tu atau satu perniagaan tu 60% bersedia, di mana 40%, mana masalah, kita ada list. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi this can be a guide, a very good guide, yang mana kalau bila mereka membangunkan perniagaan, sebab kita dah ada list, mereka sendiri boleh lihat, oh bahagian ni kami lemah, bahagian pembukasan begini, bahagian kami marketing dan promosi. Ya. Jadi itu is a guide. Ya. Tahap 3, 4, 5 dia lebih kepada kita bantu, sebab bila kita buat permohonan sijil halal ni, dia ada forms, documents yang need to go through. Begitu juga dengan site visit ataupun audit, yang mana pihak JAKIM akan ke premise mereka untuk memeriksa. Jadi kami, it's not a pre-assessment in terms of in relation directly to permohonan, tetapi mereka akan sedia maklum bahawa kita kena ini benda yang kita kena buat. Kalau nanti bila kita mohon, kalau ada site visit nanti, site audit nanti, ini kita dah maksudnya tahu. Mereka ni halal ready. They are ready. So di tahap 5 we go all the way to we will assist you in preparation the documents sehinggalah menghantar persijilan permohonan tu. Okay. So it's all the way through. All the way from zero tu orang kata sampai successful, boleh saya kata insyaAllah. begitu? Okay. And kalau kita lihat, ada juga yang bertanya sebelum ni masa kami buat roadshow, berapa cepat boleh buat? Sebenarnya terpulang pada peserta. If they are ready dan mereka rasa mereka berkomited dan nak buat cepat, it can be done very quickly. Very quickly masa tu, makan masa bila kita tengok berapa 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, itu bergantung. Sebab macam saya cakap tadi, ada perniagaan yang dah almost there. Mungkin dia tahap 1, dia dah tahu halal, awareness-nya ada, readiness-nya dah ada. So kita boleh fast track. Bergantung kepada setiap peserta ataupun syarikat itu. So bila kita ada berperingkat-peringkat ni, dia bagi saya dia mesra kepada semua peringkat, semua golongan peniaga ataupun pemain industri di luar sana. So itu yang kita hendakkan. Kita tak mahu ada pemain industri mengatakan kita kecil, kita tak payahlah lah ataupun susah. Okey, berbalik tentang kita nak backtrack sikit tentang pemain kecil ni ya. Okey, selalunya mereka yang mengambil pensijilan, yang mengambil inisiatif dan mengambil bekerja dari segi al-halal eksekutif dalam syarikat mereka adalah syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang multinasional. Sebab mereka mempunyai sasaran. Mereka mahu besar. Pasaran mereka besar, mereka mahu mengekspor. Tapi yang pemain-pemain yang kecil ini, SME yang mikro ini, mereka tak payahlah because mahal lah, adalah berbagai alasan dan sebagainya. Jadi apa pandangan, mungkin ada pihak Infan telah melakukan observation. Baik, kalau kita lihat program-program yang telah dilakukan, walaupun Infan ni baru, kita dah meninjau success story yang mana peserta-peserta yang sebelum ni memikirkan it's not really important. Tetapi bila kita bantu mereka, tak semestinya kami saja, agensi luar di bawah kerajaan juga yang turut membantu. Sebab sekarang ni kita bukan saja melihat dari segi halal, kita lihat dari segi daya saing. You want to compete out there, packaging kenalah of a certain standard. Betul. Communication di luar sana macam mana, cara you buat marketing bagaimana. Dan di zaman sekarang, zaman COVID ni especially, online e-commerce is the thing. Betul. Walaupun it's not new, tetapi the convenience dan cara peniaga kata apa keluar sana untuk memasarkan pasaran mereka
ialah through e-commerce. Di sini kita akan lihat ada insya-Allah kita akan bila kita lebih giat atau ke depan lagi dalam projek Infan kita ni, kita boleh kongsikan bersama. Ada kes-kes yang mana improvementnya amat ketara. Dan saya rasa improvement ataupun the benchmark yang paling semua orang boleh relate ialah sales. People will always understand sales 3 kali ganda daripada sebelum ni. Tapi saya tak mengatakan bahawa ia semata-mata sebab halal ataupun Infan. Tetapi sebab kita punya program ni dia komprehensif. Dan kita juga mau melihat ini adalah permulaan. It's a base. Umpamanya Infan juga menyediakan platform digital. Yang mana peserta yang dah melalui ataupun menyertai akan disertakan dalam directory kami. Okey, itu satu. Saya panggil itu listing yang pasif lah. Maknanya dia letak nama situ, kalau orang cari dia di situ jumpa. Tapi if they do nothing, tak adalah. They will also have the option to do e-commerce on our platform. Of which di sini mungkin kita akan beri bantuan lagi. Especially untuk peserta ataupun peniaga kecil, mungkin mereka kurang arif, and then kita tengok juga tahap celik IT-nya. Ya, digitalization tak semua yang mungkin sama tu, tahap. Dia tahu, dia nampak, tapi dia kurang arif. Ya, betul. Kalau itu membantu, ia satu effort yang kita akan ataupun inisiatif yang kita akan buat juga untuk membantu. Sekarang ni we can see that maybe there's a requirement there. Jadi kita tengok macam mana. It's very dynamic. Bila kita turun sana, kita kenal atau jumpa dengan cabaran-cabaran baru. Okey, nak bercerita tentang cabaran-cabaran baru. Okey, apakah inisiatif yang dilakukan oleh not only Infan saja, di bawah Halal International Selangor pasti ada projek-projek terkini ataupun projek yang sudah dicadangkan sebelum ini. Jadi apakah yang dilakukan oleh HIS untuk memujuklah seperti yang mereka kata ni pengusaha-pengusaha ini untuk sekali dengan HIS? Baik, memujuk turun padang kami bermula dengan pengetahuan tu, the ilmu, the knowledge. Sebab tu pihak kami telah membangunkan 40 modul yang berkaitan halal, yang merangkumi F&B, kosmetik, pharmaceutical, logistik, dan juga Muslim friendly tourism. Jadi we are in the position untuk mengembangkan ataupun kongsikan ilmu mengenai halal, yang mana kita 3 tahun yang lalu kita amat aktif dalam menjalankan latihan, seminar, dan setakat ni kita sudah lebih kurang 1,200 peserta telah melalui berbagai training ataupun program yang berkaitan dengan knowledge dalam industri halal ni. Itu yang pertama. Keduanya tadi saya ada sebutkan Certification Readiness Assessment. Ini adalah di bawah inisiatif kami inisiatif besarnya di bawah yang bernama Halal Trade Delivery Assurance. Ini lebih kepada toyiban, yang mana kita selepas mendapat persediaan halal goes beyond. That's the toyiban part of it. Dan setakat ni kita dah bangunkan the assessment itu atas talian tadi itu. That is a portion of it. Bila kita keluar sana, bila kita mempromosikan sistem yang ada, kami dapati ada peserta yang sebab dia kurang arif, dia pun mungkin perniagaan dia belum cukup besar, dia ada tema-tema ataupun situasi yang dia tak biasa. Jadi kita fikir ada baiknya kalau kita gabungkan sistem itu dan juga kelas. Jadi menjadi macam workshop. So instead of dia pergi atas talian jawab, semua dapatkan percentage dengan non-compliant list tadi, kita bantu dia. Ini more suitable untuk company-company yang kecil lah. Kita bantu mereka. Kita panggil, kita buat penerangan on the spot. Kita buat. Kalau tak ada komputer, masalah tak faham apa, kita buat manual. That is how far kita cuba membantu.
Saya tahu bila saya cerita macam ni ada yang kata, "Weh, teruk kerja tu." Kita cuba sedaya upaya untuk membantu. Maksudnya memang handhold pengusaha-pengusaha ni. Ya. Dan saya perlu juga sebutkan di sini, sebelum COVID, kita punya perancangan untuk buat mass class. Sebab tahap 1 tu we're thinking kita nak seberapa ramai yang boleh. Cadangannya sekali jalan 100. Okay. Untuk permulaan lah, yang kemudian tu mungkin kurang. Kelas fizikal lah maksudnya. Fizikal. Okay. Bila COVID tiba, that is not possible. Ya. Kena kat padang bola kot kalau nak 100 orang sekarang. We have reduced the size. Saiz dah bertambah kecil untuk mematuhi peraturan Majlis Keselamatan. Kita juga buat online. Online sebenarnya, dan ini bagi perspektif saya dan pandangan peribadi saya, semua orang tahu kemudahan online ni sebelum COVID lah. Ya. Tetapi kita masih terlalu terbiasa dengan keadaan di mana physical class. Nak berjumpa. Nak jumpa. Nak ya, dengar. betul. Dan habis tu boleh tanya face to face. Tak biasa dengan apps dan sebagainya. Betul. Tapi keadaan telah memaksa kita untuk tak nak pergi kepada online juga. Dan itu telah kami lakukan. Kita setakat ni fizikal dan online kita dah buat 10 kelas. Saya juga suka flexibility bila kita buat kelas online tu. Sebab bila online 10 orang ke 20 orang ke seorang ke kita boleh jalan. Dari segi infrastruktur dan kos kepada kami. Tapi bayangkan kalau kita buat kat Dewan, 50 orang untuk 50 orang, yang datang 10 orang. Ya. Memang kita berjalan tapi kita rugi ada kos di situ ya. Jadi dari segi effectiveness. Dan sekarang kita kasih kelonggaran lah, ataupun siapa suka kita kasih option. Online boleh, tak nak online fizikal pun boleh. Okay. Dan Infan ni sememangnya walaupun dimulakan di Selangor oleh anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor, dia bukan eksklusif untuk Selangor. Dan adalah wawasan kita dikembangkan seluruh negeri lain di Malaysia. Yang pada mulanya kami ingat, kami sebelum COVID ni kami fikir ini 6 bulan pertama, setahun pertama kita sibuk kat Selangor je. Yalah. Tapi keadaan telah merubahlah situasi tu, yang mana kita kata why should we wait? Baru-baru ni kami baru balik daripada Pulau Pinang. Kita ke Pulau Pinang tu kita singgah di Perak, dan kami juga ke Johor. Sebab bila kita ada atas talian tu, the boleh physical saja presence limitation tu dah remove. Yeah. Tapi walaupun saya cakap begitu, kalau ada permintaan, kami sedia saja turun padang ke Perak ke Johor ke Penang. Tapi bila ada online, lebih mudah kalau orang dari mana-mana saja. Sekarang pun kita dah mula dapat beberapa peserta dari luar. Daripada luar Selangor? Daripada luar Selangor. Ada syarat-syarat ke untuk menyertai Infan? Perlukah mereka menjalankan perniagaan Selangor, anak Selangor dan sebagainya? Atau bagaimana? Tidak. Dia sebenarnya syarat-syaratnya lebih kepada if you are pengusaha kecil with a legit punya entiti perniagaan yang kata apa? Yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan, ya. Sebab saya nak panjangkan lagi. Because akhirnya ataupun matlamat, the ultimate objective kami ialah untuk Infan ni keluar daripada Malaysia. Even sebelum ni, sebelum COVID, ialah kita ada trade mission, dan saya juga mengikuti program-program yang dijalankan oleh pihak MBS Selangor. Dan kita dapati interest memang ada di sana, di Jepun, di Taiwan, di Vietnam. Pasti. Memang ada. Kalau saya ambil contoh di Jepun, mereka mahukan knowledge, ni mana tahu macam mana nak buat halal ni sebenarnya. Dan the thing about halal, setiap negeri ada kekangan ataupun perception dia yang tersendiri mengikut how advanced is halal punya development di negara-negara tu, yang kebanyakannya bukan negara Islam pun. Contohnya bila saya di Korea, dia bertanya halal ni apa, dia brand ke, dia ingat jenama. Okay. So that is sesuatu yang kita kena ambil kira, yang kita kena start dari ground. Jadi kalau Infan bertujuan juga
kalau saya boleh guna term ni lah, untuk peserta-peserta luar negara berjinak-jinak dengan industri halal tu. Yep. Sebelum mereka bersedia, dia faham, kita ajar dia dan dia akan InsyaAllah bila dia nak minta persijilan nanti atau buat mohon persijilan, dah mudah. Ya. Dan kita juga remove barrier, meaning tak semestinya kita dah dapat persijilan baru kita boleh berniaga dalam industri halal. Sebab tu kita adakan platform digital tu. So if you are a member, dia masukkan dalam directory dan boleh juga berniaga e-commerce atas talian di platform kami. Dan kita lagi satu function yang kami rasa amat penting ialah kita mahu platform peer-peer punya assistance. Yang mana peer-to-peer. Maknanya kalau peniaga tu dari Korea, boleh saja dia berhubung dengan kami, dengan pihak HDC atau pihak JAKIM, boleh saja. Tapi platform di sini mungkin dia kata, I want to do this in Malaysia, I'm a Korean company. Mungkin ada company Korea lain yang menjawabkan soalan tu. Mungkin ada company syarikat Malaysia yang pernah berurusan dengan syarikat Korea sini. Jadi we want that community. Kita betul-betul kita selalu berceritakan bahawa kita nak lahirkan community. Saya rasa dia tak complicated community itu. Kena ada platform, common interest dan aktiviti. Dan itu yang kita nak cuba dapatkan ataupun wujudkan di platform Infan ni. I see. Okay. Itu so, yang akhirnya, maaf Syed, kita ada affiliated network tu. Orang bertanya apa yang networknya. Itu maksudnya. And then Muslim friendly. Yes. Yes. Dan yang cantiknya dia tidak menggunakan halal sahaja, dia menggunakan Muslim friendly. Contohnya misalnya tourism, kita gunakan Muslim friendly. Apa maksud Muslim friendly? Maksudnya ada kemudahan-kemudahan untuk mereka melakukan ibadah dan sebagainya di hotel dan sebagainya. Kan? So apa pun program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah persijilan. Dan itu bukan kerja kami. Itu adalah apa mereka perlu kalau di Malaysia minta permohonan ataupun submit permohonan kepada pihak JAKIM. Kami cuma membantu kesediaan. Dan insya-Allah once they are knowledgeable, saya rasa ini juga akan membantu pihak JAKIM sebab mereka mungkin telah we highlighted the issues. Okay, yang ni nanti pergi ini akan jadi isu, mungkin potential issue. So tak adalah mereka fikir, kadang-kadang mereka fikir ini kita nak belajar ni, kita nak tahu ni, kena ada konsultan lah. Nak appoint konsultan, boleh saja, boleh juga, tapi kita nak permudahkan. Mungkin dengan selepas buat assessment tu, dah buat assessment, that will be the guide lah. Kalau nak jumpa konsultan, kami lemah dan area ni, mungkin konsultan boleh bantu. Okey. Menyentuh tentang konsultan ni, di luar sana kan ada berbagai konsultan yang menjadi orang tengah untuk mendapatkan persijilan, menjadi orang tengah untuk orang kata memberi khidmat khidmat nasihat tentang halal, industri halal dan sebagainya. Jadi apakah yang membezakan? Apa keunikan Infan berbeza? Bukan saja, I think agensi kerajaan pun ada juga menyediakan perkhidmatan sebegini. Ada yang saya rasa saya dah sebutkan tadi. Pertamanya sebab pandemik ni, tahap 1 dan tahap 2 kami sediakan percuma buat masa ni. Okey. Paling tidak sampai hujung tahun. Kita tengok macam mana. Maksud percuma itu maksudnya keahlian, percuma dan sebagainya. To enroll. Okey. Untuk menyertai tahap 1 dan tahap 2. Satu. Yang keduanya, kita memang ada sistem untuk membantu CRA itu yang telah kami sendiri bangunkan. Automatically dah tahu peratusan kesediaan, non-compliant list. Saya rasa itu sesuatu yang akan membantu kita ada itu. Dan juga apa yang saya sebutkan di awal perbualan kita tadi, structured and bertahap. So kata peserta pergi datang buat tahap 1 dan tahap 2, dia rasa dia belum bersedia nak, it's okay, take your time, when you're ready you can come back. I see, okay. Jadi tak ada paksaan dan kesan, tapi kita galakkan lah. Dan kita faham aja, mungkin separuh tu mereka rasa it's not really important ataupun mereka tak terdesak. Dan dalam keadaan pandemik ni, kami faham aja, mungkin ada yang berfikir
kami fikirkan macam mana nak hidup ni, nak kembangkan lagi. Cerita pasal halal lagi kan, sertifikat. Lagi. Sebab tu kami lebih friendly. Kami alu-alukan atau kami jemput, paling tidak hadirkan diri untuk tahap 1, tahap 2. At least kita dah tahu, macam mana kami boleh dibantu. Dan rasa mungkin bukan priority, tak apa. You can always come back datang untuk tahap yang seterusnya. So, yang CRA tu adakah ia eksklusif untuk infan saja ataupun pernah diguna pakai di tempat dia lain? Sebenarnya boleh saja diguna. Sekarang ni siapa-siapa pergi atas talian, tapi kita kenakan yuran lah. Bila dilancarkan yurannya RM200, tapi sekarang cuma RM100. Dan saya selalu menggesa persatuan, any group of entrepreneurs. Dia berbentuk apps ke macam mana? Online. Web-based. Web-based, okay. Log on, you register, there's a payment. Okay. Then kita kasih password untuk masuk dan jawab soalan. Kena jawab soalan. Dan kita pun kasih a window of 7 days. Sebab banyak soalan kan, kita tak boleh expect orang senang boleh duduk sejam 2 nak jawab. Kita kasih kesenangan macam tu. So it's available sekarang. Okay. Cuma kita guna pakai sebab kita dah ada sistem tu. Dan apa yang kita ada di atas talian ada very komprehensif. Tapi untuk infal kita dah ubah sesuai. Sebab kalau peniaga kecil kita kasih soalan yang komprehensif tu mungkin tak sesuai dengan status ataupun saiz perniagaan mereka. Okey, Encik Zul, apakah lepas tu tahap 2, lepas tu tahap 3, ada tak pihak infan mengadakan follow up? Maksudnya memang call dan meminta pihak peserta untuk mencuba dan sebagainya atau tidak? Memang banyak. Ada melakukan kita follow up seolah-olah macam after sales service begitu. Dan itu juga bagi saya itu amat penting sebab kita hand holding dan yang baru lepas tahap 1, tahap 2. Perjalanannya masih itu belum even separuh perjalanan. Ya, belum 3, 4, 5. Dan kita nak tahu juga bagaimana kita telah membantu, bagaimana kita boleh lebih membantu. Satu program yang sebegini amat dinamik. Kalau kita tak turun padang, kalau kita tak dekat dengan peserta, macam mana kita nak tambah baik program tu as we go along. Kami rasa itu amat penting. Dan kami juga nak pantau kejayaan mereka dah jelek kejayaan kami. Ya, betul. Dan yang mana ada potensi, yang betul ada berwawasan untuk lebih, kita bantu lebih. Kita bantu semua, tetapi yang betul-betul mungkin kita bantu beri perhatian yang lebih. Sebab mereka betul-betul nak, mungkin sekarang ni umpamanya ada yang dah mula bertanya tahap 3 bila nak jalan. Nak jalan. Okay. Dan prinsip kami simple. Ada orang minat, mereka betul-betul kita kumpul dulu berapa ada yang ada, kita jalan. So I don't want to create frustration, ni dulu ya suruh datang, lepas tu ni pula. But of course kita kena realistik juga. Bagaimana untuk melaksanakan dengan yang terbaik untuk semua. Jadi susulan amat penting. In fact dalam mempromosikan pun kita blast melalui teks, melalui WhatsApp, melalui social media yang kita kena follow up. Sebab kita faham aja mungkin macam tadi kan, mungkin it's not the priority. Dan for whatever reason, kadang-kadang saya sendiri pun kalau teks tu baca kan, ya, betul, kita tolak tepi. Kadang-kadang pelik juga, kadang-kadang seminggu tu ni tu hari ni. Jadi saya rasa itu satu-satunya benda yang kita nak kita kena buat lah, especially untuk peserta yang dah menghadiri. Okey. Jadi kalau misalnya contohnya saya ingin apply untuk memohon untuk menjadi ahli infan lah contohnya kan. Setiap level tu ada certified atau diberikan sijil. Contohnya sudah dicop, saya telah melalui infan sampai tahap ke-5. Peserta yang dah menjalani latihan akan ada sertifikat untuk setiap tahap. Dan visi kami, tahap-tahap ni akan menjadi satu standard ataupun benchmark kepada consumer juga nanti.
Bila mereka lebih faham apa Infan, kami baru mungkin ramai tak tahu apa Infan ni. Ya. InsyaAllah bila kita dah mempromosikan dengan meluas, bila kita dah mempunyai lebih ramai peserta, dan ramai akan tahu, oh Infan ini adalah program yang begini. Dan juga kita bayangkan bila mereka menjual di e-commerce di atas on a e-commerce platform, lambang Infan tu juga, kita ada logo Infan tu, ada logonya, menjadi a guide. Mungkin akan menjadi kata apa, decision making tool juga. Kalau ada 5 penjual, semua tahap satu, tapi satu tu tahap 4 atau 5, mungkin pembeli lebih rasa yakin dengan yang tu, yang 4 atau 5 tu contoh. Jadi ini adalah antara visi-visi Infan di masa depan. Dan mungkin ia akan dijangkakan akan lebih meluas secara antarabangsa. Ya. Okey, Encik, so di mana agaknya kita boleh dapatkan informasi tentang Infan ni? Itu boleh ke laman media kami, dan sekarang untuk memudahkan, dan zaman semua boleh imbas saja semua, kan. Boleh scan. Kita ada QR code, boleh imbas dan buat registration. Dia akan link kepada kita punya borang pendaftaran, dan terus boleh daftar di situ. Okey, semuanya dibuat dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia dan sebagainya? Bahasa Malaysia. Okay. Saya terpanggil jugalah kalau misalnya saya nak masuk lah contohnya, kan. Adakah contoh selalunya yang pengusaha-pengusaha ni, mikro ni, paling pertama sekali mereka mahu tahu adakah bantuan dari segi untuk mendapatkan pembiayaan. Sebenarnya contoh-contohnya mendapatkan betul. Tepat tu. Bank contohnya, kan, sebab mereka nak dalam keadaan sekarang ini mereka nak increase their capital contohnya, ataupun increase fund, nak buat marketing, nak macam-macam, nak beli supply untuk bayar supplier dan sebagainya. Adakah Infan membantu dari segi insentif ataupun inisiatif? Soalan yang paling amat relevan, sebab banyak saja orang bertanya dengan saya. Ada yang bertanya, ada geran tak, ada bantuan itu ni. Malangnya kita tak ada bantuan-bantuan yang sebegitu. Kami fikirkan, kami rasakan we need to stay true to apa mission kita. Di masa depan kita tak tahu, tapi buat masa ni mungkin kita boleh bantu channelkan mereka ataupun salurkan mereka kepada whoever ataupun benda-benda tertentu yang mungkin boleh membantu. Tapi jawapannya tidaklah dari segi kewangan tu. Yalah, dengan kerjasama dengan bank dan sebagainya. Ya. Okey. Alright, mungkin ini ada soalan yang terakhir. Apakah pesanan agaknya kepada pengusaha-pengusaha dalam memastikan kita merebut peluang, mengambil peluang ini yang telah dianjurkan oleh Halal International Selangor, sama sekali dalam Infan dan juga ada program-program yang lain. Okey, mesej saya, program telah dibangunkan dan tim saya, pasukan saya bertungkul lumus untuk membawa program ni, untuk menjayakan program ni. Dan sekarang dalam keadaan, kita faham keadaan mencabar, ekonomi tertekan, dan masing-masing terutamanya peserta-peserta ataupun peniaga-peniaga di luar sana, macam-macam cabaran mereka. Cabarannya. Tetapi apa yang ada buat masa ni, sebab kita sedar, kita sedar keadaan, semua keadaan di luar sana. Jadi dia percuma bagi saya. Saya pun berfikir juga, kadang bila ada mindset tu, bila percuma, mungkin tak bagus sangat kot, sebab tu dia kasi percuma. Jadi saya rasa itu mindset yang kita tak boleh ada. Dan saya berharap mereka akan merebut peluang ni. Mana tahu mungkin kalau bila dah ramai, mungkin tahun depan ataupun di masa depan kita akan kenakan charge. Jadi peluang ini saya rasa amat baik dan perlu dimanfaatkan oleh peniaga-peniaga SME ataupun siapa saja di luar sana. Dan macam saya sebutkan tadi, bukan sahaja di Selangor,
di luar Selangor. Di luar Selangor. Ya, dan kalau ada, kami assurekan dan kami galakkan juga kalau ada association, kumpulan usahawan, persatuan mereka, kalau kata kami nak untuk ahli-ahli kami, kita buat special arrangement ke macam mana kan, itu memang saya dialu-alukan. We look forward because bila kita dapat terima jemputan yang sebegitu, kita tahu mereka memang minat. Yep. Dan we'll go lebih hampir mereka kata, contohnya kalau mereka di Johor, kita boleh susun lah, okay. Maybe 2 minggu kita buat, minggu pertama berapa ramai. Okay. Organize benda tu. Organize. Dan saya lebih suka macam tu kalau kita dah tahu, okay, ini kita tu memang 30 orang menunggu. Daripada kita masuk social media, kejap lagi timbul 3 orang, timbul 2 orang. Bagus, tapi kita pun kena bekerja keras mendapatkan peserta. Dan kami tahu apa cabaran yang mereka ada, tapi pada masa yang sama kami juga yakin konten ataupun program yang kami ada ini amat membantu. Dan sekali lagi saya harap semua tampil ke depan. Ya, kita ada cabaran dalam keadaan COVID ni, kita pun telah memudahkan keadaan, dah tak kena charge, dah ada online. Ya, ini ilmu-ilmu yang orang kata, saya boleh katakan bernilai ribu-ribuan sebenarnya. Betul. Kalau di luar sana ada konsultansi yang meletakkan fee ribuan. Jadi ini disediakan oleh Infan dan bukan itu saja, ia akan dijadikan satu komuniti. Di kalangan komuniti juga kita boleh berbincang antara masalah, berbincang itu yang dinamakan affiliate kan, berbincang antara pengusaha dan pengusaha kan. Jadi kita rebutlah peluang ini, terutama sekali dalam COVID ini tak menentu. Jadi apa kata kita tambah ilmu, tambah kawan-kawan, tambah network kan, betul tak begitu? Betul, dan saya boleh tambah juga di situ, ada yang berfikir kalau benda ni berlarutan, semua orang pun tak nak benda berlarutan. Tetapi terangnya, semua kena memperkasakan diri mereka dalam online, dan dari segi digital punya platform, dari segi pembelajaran, dari segi pemasaran dan upskill dan reskilling masing-masing. Betul. Pada pandangan peribadi saya juga, ini juga memberi satu motivasi kita bersama-sama dengan peniaga-peniaga lain. Kalau kita dengan peniaga dan pekerja saja, mungkin akan merasa akan tertekan dengan keadaan ekonomi dan sebagainya. Okey, terima kasih Encik Zulkarnain kerana bersama-sama kami dalam Kini Halal, perbincangan yang sangat baik terutama sekali untuk pengusaha-pengusaha SME. Baiklah, pastikan anda terus menyokong dan menyebar luas video ini untuk manfaat semua, dan teruskan menyokong kami di www.facebook.com/kinihalal. Saya Shilda Ismail. Assalamualaikum.